Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat, para jemaah yang saya hormati dan saya kasih sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita merafa' syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat pada malam ini kita sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah para jemaah sekalian kita dapat belajar sedikit sebanyak berkaitan munakahat ini. InsyaAllah tuan-tuan, perbincangan saya yang lalu, tuan-tuan, saya bincang tentang pensyariatan tentang talak. InsyaAllah pada malam ini kita detailkan lagi perbincangannya berkaitan talak ini. Kalau kita melihat dari sudut linguistiknya, bahasanya, tuan-tuan, apa makna talak? Talak ni maknanya, tuan-tuan, melepaskan ikatan, dan dari sudut syaraknya melepaskan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak, dan seumpamanya. Bila sebut tentang melepaskan ikatan tu, makna ikatan apa? Melibatkan ikatan perkahwinan. Secara tak langsung kita dapat belajar melalui definisi ini. Bila sebut tentang talak, dia melibatkan melepaskan ikatan perkahwinan dan dengan lafaz. Bila sebut talak ini, dia melibatkan lafaz. Nanti kita akan tengoklah, sampai saya akan detailkan nantilah. Dia ada lafaz berkaitan talak ini. Sebab bila mana kita berbicara tentang soal kalau pembubaran perkahwinan, tuan-tuan, kita akan jumpa tentang pembubaran perkahwinan melalui talak, melalui fasad, melalui li'an, dan juga melalui khulu'. Jadi bila sebut tentang talak ini, dia pasti di situ dia akan ada lafaz. Lafaz tu daripada siapa? Dia melibatkan lafaz tu daripada suami. Nanti kita tengok step by step lah. Baik, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, bila sebut tentang talak ini, hukumnya ada, tuan-tuan. Hukumnya ada. Hukumnya, tuan-tuan, dalam hukum taklifi kita akan jumpa tentang hukum tentang cerai ini. Dia ada sampai 5. Dia ada hukumnya adalah wajib. Hukumnya boleh jadi hukumnya adalah haram. Boleh jadi juga, tuan-tuan, hukumnya adalah sunat. Dia boleh jadi hukumnya adalah makruh. Dia boleh juga jadi hukumnya adalah harus. Ini hukum. Ini dia panggil hukum taklifi. Hukum taklifi. Baik, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, bila sebut hukum taklifi ni, tuan-tuan, ini kita belajar dalam bab hukum, tuan-tuan. Saya nak cerita tentang hukum. Kita dengar, ada hukum taklifi. Ada 5 hukum pula dalam tu. Jadi wajib, jadi sunat, ada makruh, ada haram. Tu yang kita ada 5. Tuan-tuan, sebelum saya detailkan satu-satu, kita tengok tentang pembahagian hukum dulu.
Hukum ni tuan-tuan, kalau kita tengok dari sudut hukum fiqh, dia akan ada, kita akan jumpa tentang hukum ni dipanggil hukum taklifi, satu lagi hukum wad'i. Dia ada dua perbahasan di situ. Taklifi, wad'i. Baik, tuan-tuan, saya kena jelaskan bila kita sebut tentang hukum taklifi ni tuan-tuan, sebelum kita masuk kepada wajib, sunat di antara hukum itu tadi, kita kena tahu hukum taklif ni apa benda? Hukum taklif ni apa benda? Tuan-tuan, dalam hukum fiqh ni bila kita jumpa hukum ni nama dia hukum taklifi, maknanya hukum ini dia melibatkan tuntutan yang dikenakan ke atas orang mukallaf. Tuntutan yang dikenakan ke atas orang mukallaf, sama ada tuntutan tadi dalam bentuk larangan, suruhan atau pilihan. Atau pilihan. Yang membawa tadi wajib, sunat, haram, makruh, harus. Itu hukum taklifi. Dan bila dalam hukum taklifi ni tuan-tuan, contoh kita mengambil dalam bab cerai tadi. Dalam bab cerai, dia boleh kepada 5 tu tadi. Muka orang bercerai ni tuan-tuan, kita tengok dari sudut pasangan yang bercerai, ataupun bila mana berlaku situasi perkahwinan dan di situ nak menghala kepada perceraian, mungkin orang ni wajib dah pada dia cerai. Kalau tak cerai, naya dia. Bahkan mungkin boleh jatuh dosa kepada dia kalau tak berlaku cerai. Itu tengok. Tapi ada orang hukumnya adalah sunat. Itu tuan-tuan, nanti saya detailkan. Begitulah juga dalam bab nikah, sama juga. Dalam bab nikah, dia membabitkan tuntutan kepada kita. Bila sebut mukallaf ini, maknanya orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tu tak gila. Kalau orang gila memang tak, dia tidak mukallaf. Tapi kalau orang tu yang normal tuan-tuan, maka di situ ada dah tuntutan pada dia yang terlibat dalam bab hukum. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, itu hukum taklifi. Satu lagi tuan-tuan, hukum wad'i. Tak apalah kita ambil sikit dalam hukum wad'i ini. Bila sebut hukum wad'i ini tuan-tuan, bila sebut hukum wad'i ini, dia melibatkan apa? Bila sebut hukum wad'i ini tuan-tuan, hukum yang meletakkan sebab ataupun juga syarat bagi sesuatu perkara itu yang mengharuskannya ataupun yang melarangkannya, ataupun dia ada sebab yang menjadi sebab musabab. Makna gitu tuan-tuan. Dan kita akan jumpa juga dalam bab hukum wad'i ini 5. Tuan-tuan akan jumpa benda ni. Sebab, syarat, mani' ni tuan-tuan jaga kita dengan kalimah ni. Tapi mani' ni dia termasuk dalam hukum wad'i ini. Mani' ni makna apa? Tegah. Mani' ni makna tegah. Dan kita akan jumpa sah, batal. Sah, batal. Tuan-tuan, macam kita tengok dalam bab nikah juga tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin dengar, nikah ni nak kata dari sudut syaratnya sah ke tidak ataupun batal, sah ataupun batal. Macam sembahyang sama juga, sah ataupun batal. Kita akan jumpa benda tu. Jadi nak ada sah atau batal ni tadi mesti ada sebab musabab dia. Macam contoh saya ambil nikah lah, mudah tuan-tuan, saya duduk nikah. Kita nak kata nikah ni sah ataupun tidak. Tuan-tuan, nak kata sah ataupun tidak ni, dia mesti ada sebab. Dia berkait dengan 5 rukun. Apa 5 rukun tu? Mesti kena ada orang lelaki, mesti kena ada orang perempuan. Lelaki, perempuan sebagai contoh. Kemudian kena ada wali. Kemudian kena ada saksi. Kemudian ada sirah. Sirah ni mana lafaz ijab dan qabul. Cukup 5 rukun ni tuan-tuan, sah nikah dia. Sah nikah dia tuan-tuan.
Walaupun tuan-tuan, ialah kalau tuan-tuan memahami ustaz kita kena isi borang apa semua tu, itu melibatkan tuan-tuan dokumentasi. Dia adalah membabitkan hukum yang lain di situ tuan-tuan. Cuma saya nak cerita tentang hukum ni tadi, kita nak kata sah ataupun tidak, cukup 5 rukun sah nikah. Sembahyang kalau cukup rukun dia, sah hukum syarak. Itu tuan-tuan, itu dipanggil hukum wada'an. Sah, batal, mani', itu di antara. Baik, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, balik pada hukum tadi, kita balik kepada hukum taklifi. Hukum taklifi ni tuan-tuan, bila kita berbicara tentang soal cerai, sebab itu cerai ni, memandang kepada cerai tuan-tuan sebagaimana yang kita maklum bersama, sesuatu perkara yang boleh, halal, tapi Allah tak suka. Sebab itu dia menjadi jalan akhir. Menjadi jalan akhir. Imsakum bima'ruf wa tasrihum bi ihsan. Nikah ni pegang betul-betul, jaga betul-betul. Tapi kalau memang dah tak boleh dah, memang dah tak boleh, limit dah, memang dah tak boleh dah, maka wa tasrihum bi ihsan, maka lepaskanlah dengan jalan yang baik. Bermakna dia ada solution dalam perkahwinan ini. Kalau memang dah tak dapat dah untuk duduk bersama, keserasian tidak dicapai, persepakatan tidak dicapai, persefahamannya tidak ada, maka di saat itulah hukum syarak membenarkan untuk bercerai. Untuk bercerai, tuan-tuan. Jadi untuk menghala kepada perceraian ni, kita dapat belajar bukannya mudah sebagaimana kita nak bercerai-cerai, tak. Maknanya dia akan ada step. Sebab itu tuan-tuan, saya selalu sebut dalam perbincangan, macam kita tuan-tuan, kalau kita tengok dari sudut posisi undang-undang, saya kaitkan tuan-tuan, saya kaitkan juga dengan undang-undang kita yang ada. Akta 303 ni, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, yang digubal pada 29 April 1987, berkuat kuasa 29 April 1987, gubal 84. Baik, kalau pintu kepada perceraian itu kita akan jumpa di bawah Seksyen 47. Seksyen 47 ni tuan-tuan, bila mana permohonan dibuat, makna atas dasar orang bercerai ni, ceritanya tuan-tuan, cara baiklah, maknanya gitu. Yang masing-masing di antara pihak-pihak, suami dan isteri, memang dah dia nak bercerai dah, memang tak boleh dah duduk sama-sama sebagai contoh, maka dia filekan di bawah Seksyen 47, mana suami juga agree untuk bercerai, dan isteri pun yalah memang dah tak ada jalan pun, memang sepakat mengambil satu jalan penyelesaian untuk bercerai. Maknanya dengan hati yang redha, maknanya begitu. Masing-masing dah tuan-tuan. Maka dia filekan di bawah Seksyen 47. Sebab itu tuan-tuan, kalau Seksyen 47 ni bila mana difilekan, kalau masing-masing dah memang dah nak, tuan-tuan, sebab tu dia akan jadi quick process lah dia punya perjalanan dia, tuan-tuan. Makna begitu. Dia punya proses dia akan jadi cepat. Dah memang tak dapat dah. Tapi kalau di antara dia masih lagi, ustaz, ialah kami ada konflik dan sebagainya, tapi masih lagi dalam keadaan dilema. Dalam keadaan dilema, masih lagi nak buat satu keputusan tu tadi, masih lagi tidak jelas. Duk fikir, di sini tuan-tuan, dia filekan di bawah Seksyen 47, dan suami meyakini ada lagi sesuatu yang boleh dia cari satu jalan untuk menyelamatkan keadaan ataupun rumah tangga tadi. Sebab tu dia akan pergi pada 47/5, dia akan dikejawi tuan-tuan. Kalau kita wilayah, dia akan masuk ke bawah jawatan kuasa pendamai, dan saya terlibat direct lah. Saya terlibat direct dalam bab ni. Jawatan kuasa pendamai ni untuk saya panggil pihak-pihak ni. Dan saya pun nak tengok kok ada lagi jalan perdamaian, persepakatan yang boleh dicapai. Saya akan dengar daripada plaintiff, saya akan dengar daripada defendant di situ, dan saya akan panggil, membabitkan wakil plaintiff, wakil daripada suami sebagai contoh, atau wakil daripada isteri, wakil daripada suami, untuk dengar kok ada lagi ruang-ruang yang boleh kita damaikan, yang masih lagi di situ ada ruang untuk berlapang dada. Maka mungkin tak menghala, dia tak akan jadi cerai. Mana begitu tuan-tuan.
Baik, berbalik kepada tadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Sebab itu berbicara tentang cerai ini, kita balik kepada basic asas. Tuan-tuan, kita melihat kepada hukum dan kita nak tengok secara lebih detail dalam bab ini. Baik, darat kepada bab hukum ni tuan-tuan. Darat kepada bab hukum. Baik, dalam hukum taklifi ni tuan-tuan, hukum talak, kita tengok hukum talak. Kita jumpa tentang hukumnya masa tu dalam bab hukumnya wajib. Wajib. Hukumnya wajib dah bercerai. Baik, berada dalam ketika mana, keadaan mana, tengok. Tuan-tuan, ini saya ambil poin-poin direct lah tuan-tuan daripada perbincangan dalam bab hukum fiqh tentang cerai ini. Baik, kita mengambil tentang hukumnya wajib. Jika perbalahan, saya ubah direct kepada poin makna dia tuan-tuan. Jika perbalahan ataupun syiqaq yang berlaku di kalangan suami dan isteri tidak dapat didamaikan. Tengok, syiqaq berlaku. Syiqaq ni tuan-tuan melibatkan perbalaan yang memang tak boleh nak damai. It's very difficult untuk damaikan dua orang ini. Maknanya kalau sampai satu peringkat dia tak boleh nak didamaikan, makna kalau dia masih lagi duduk dalam perkahwinan itu, mungkin dia boleh memberi mudarat kepada suami, mungkin juga isteri. Sebab dia melibatkan perasaan tuan-tuan, dia melibatkan perasaan. Kadang-kadang yang memang tak boleh nak dipaksa. Sebab dia melibatkan perasaan, bukan begitu tuan-tuan. Dia mari daripada hati, lubuk hati kecil kita ni tadi. Kalau dah berlaku syiqaq tu tadi tuan-tuan, siapa berlaku pukul sebagai contoh, berdarah isteri, nyawa. Sebab saya pernah jumpa ni, kes ni yang bawah saya lah tuan-tuan. Ustaz siapa pekat suami saya nak humbang saya daripada flat, contoh. Tu benda yang saya jumpa tuan-tuan. Tu benda ni. Siapa suami saya ada ugutan bunuh pada saya. Itu bermakna tuan-tuan, itu dia panggil di antaranya syiqaq yang berlaku. Jika perbalaan suami isteri itu tidak dapat didamaikan. Tuan-tuan, itu satu. Dan yang keduanya melibatkan, kita dah panggil dah di situ, melibatkan ada dua orang wakil sebagai contohnya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman. Pada kita melantik dua orang wakil, dan wakil juga tuan-tuan gagal dalam mencapai jalan persepakatan. Tuan-tuan, macam saya tuan-tuan tadi di bawah Seksyen 47/5 melibatkan pelantikan jawatan kuasa perdamaian. Saya di posisi pengurusi jawatan kuasa perdamaian, saya mendengar. Saya panggil defendant, dan saya panggil plaintiff, dan saya panggil wakil. Setelah dengar tuan-tuan, memang tak dapat dah ustaz. Saya memang kalau dia duduk lagi, kata wakil mungkin. Kata wakil, ustaz kalau dia duduk lagi, ustaz nanya dia, emosi terjejas, gemuk teruk, dia boleh jadi gila. Ibarat gitu tuan-tuan. Kalau begitu, maka sudah di situ kedudukannya, maka menjadi wajib dah kepada dia bercerai. Wajiblah dia bercerai. Tuan-tuan di situ. Bahkan kalau tidak berlaku perceraian itu, bahkan dia membawa kepada kemudaratan dan memberi dosa lagi. Di situ. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat, para jemaah yang dikasihi sekalian, itu kita berbicara dalam bab hukumnya adalah wajib daripada ketika itu untuk dia bercerai. Ustaz kalau berlaku cerai juga, jatuh dosa ke tak dia? Bahkan kalau isteri mohon cerai dalam keadaan sebegitu, dia teraniaya. Sebagai contoh tuan-tuan tadi nak dihumbang daripada flat, nak dihumbang daripada apartmen, ada ugutan bunuh. Isteri mohon cerai dalam keadaan begitu, berdosa tak isteri? Tak.
Bahkan pada waktu itu maka menjadi kewajipan. Jadi wajib pada dia. Tapi kalau isteri saja-saja minta isteri, suami okey, tiba-tiba saja nak bercerai, Allah tak pernah ajar begitu. Sebab itu dia masuk dalam bab tadi, kalau begitulah cerai, inilah perkara yang Allah Ta'ala murka. Abghadul halal ila Allah at-talaq. Sebab itu tuan-tuan melihat kepada sisi perceraian ini, sebab itu kita tak boleh nak pukul rata darat, oh benda ni tak. Sebab itu dia mendasar. Jadi kita kena tengok apa situasi yang berlaku di situ. Baik. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, itu wajib. Kemudian di posisi, di peringkat kita, ni maknanya hukum taklifi tuan-tuan, dia boleh jadi haram. Ingat, mana-mana suami yang cerai isteri dia jadi haram. Baik di posisi mana ni? Di posisi mana? Tuan-tuan, bila mana suami menceraikan isteri dia ketika mana isteri dia dalam keadaan haid ataupun nifas. Suami cerai isteri dia ketika mana dia dalam keadaan haid ataupun nifas. Isteri itu dalam keadaan haid ataupun nifas, maka hukumnya haram kamu suami. Baik, bila sebut hukum haram apa dia tuan-tuan, makna dia berdosa. Haram ni buat dosa. Tak buat tak dosa. Buat dosa. Tuan-tuan, apa boleh kita belajar dalam bab ni? Hukum meletakkan suami cerai isteri dalam keadaan haid ataupun nifas, hukumnya adalah haram. Apa yang Allah nak bagi tahu pada tentang hakikat hukum yang ada, tuan-tuan? Kita belajar dalam bab hukum ni. Apa yang boleh kita belajar? Maknanya dalam bab cerai ini, jangan buat sembrono. Kamu suami, kamu kena ambil tahu posisi mana isteri itu, duduk dalam keadaan mana ni. Bukankah tuan-tuan kita secara tak langsung kita belajar dalam bab hukum ini, dia menceritakan tentang adab. Mu nak cerai pun kena tengok macam mana. Gitulah bahasanya tuan-tuan. Mana Allah ajar pada kita, walaupun nak bercerai pun, walaupun nak bercerai, maka adab tu kamu kena tengok. Isteri, kalau isteri dalam keadaan haid ataupun nifas, berdosa Allah. Hukumnya dosa. Tuan-tuan, dosa. Baik, apa dia lagi tuan-tuan? Ketika mana isteri berada dalam keadaan suci, isteri tadi dia dalam keadaan suci disetubuhi. Dia dalam keadaan suci disetubuhi. Ada suci dalam keadaan tidak disetubuhi. Ada suci disetubuhi. Dia akan ada di situ, kalau tuan-tuan berlaku perceraian, dia akan ada iddah. Akan ada iddah di situ. Pengiraan dia pun ada sedikit perbezaan di situ, tuan-tuan. Jadi kita dapat belajar di sini, dalam bab perceraian pun, bila mana isteri itu dalam keadaan suci disetubuhi, maka haram hukumnya suami tadi sebut lafaz cerai pada diri dia. Dan tuan-tuan, kalau kita tengok dalam keadaan ini, isteri dalam keadaan suci disetubuhi, bukankah benda ni Allah minta secara tak langsung kita tengok keadaan isteri itu macam mana? Secara tak langsung dah di situ. Bukan kata sebut saja lafaz. Bukan saja sebut saja lafaz, tak. Makna di situ dia mendidik sebenarnya. Baik. Begitu juga ketika suami sedang sakit. Ketika suami dalam keadaan sedang sakit dan isteri tadi dia nak bercerai kerana nak tuntut tuntutan harta pada suami. Sedangkan suami dalam keadaan sakit. Ada tak macam ni tuan-tuan? Ada tuan-tuan. Ada tuan-tuan. Saya lama dengan kes tuan-tuan. Saya sebut tuan-tuan, saya 9 tahun dah bergelumah dengan kes nikah cerai rukun. Dalam undi cara jawatan kuasa pendamai Allah. Benda ni lah tuan-tuan. Soal harta. Soal harta dia menjadi fitnah. Baik.
Sampai peringkat tuan-tuan ada yang plan. Ada yang plan. Saya kadang-kadang duduk tuan-tuan, bila duduk di unit cerai dan rujuk ni tuan-tuan, kadang-kadang duduk fikir menung masyarakat, ya Allah, kadang-kadang orang ni tak terfikir di otak kita lah tuan-tuan. Tapi nak ceritanya hakikatnya adalah begitu. Siapa peringkat plan nak ambil harta suami tadi tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini haram hukum dia. Perancangan buat begitu pun hukumnya adalah haram, walaupun suami tak tahu, isteri buat perancangan. Ataupun juga suami Allah tak bagi. Sebab itu tuan-tuan, Islam meletakkan perdamaian. Cuma tuan-tuan, bila duduk ialah kita dalam konteks suami isteri tadi, ya, untuk persefahamannya tuan-tuan, ialah untuk nak memang betul-betul solid persefahamannya, bukan mudah juga, bukan mudah. Sebab itu dia perlu kepada berlapang dada, banyak benda-benda yang kita bertolak ansur mana di situ dalam kehidupan perkahwinan ini. Baik, balik tadi tentang hukumnya adalah haram. Kemudian tuan-tuan, apa lagi yang memberi hukumnya adalah haram? Hukumnya adalah haram ini bila mana suami dia cerai isteri dia dengan talak 3 sekaligus. Nampak? Suami cerai isteri talak 3 sekaligus. Ataupun tuan-tuan, berlaku talak satu dan dia sebut pengulangannya talak satu tadi sampai 3 kali. Yang memberi hukum tadi talak tu tadi jadi talak 3 dan jadi talak ba'in kubra. Sebab itu bila mana membabitkan cerai talak 3 ni tadi tuan-tuan, dia tidak termasuk dalam sunnah yang diajar oleh Nabi. Kalau bercerai pun Nabi, kalau nak bercerai pun dalam talak raj'i Nabi ajar. Kalau nak bercerai pun dalam talak raj'i. Jangan jadi sampai talak 3 tadi, ba'in kubra tadi. Talak raj'i ni tuan-tuan, sebab talak raj'i tadi di situ masih lagi ada ruang dia berlaku cerai. Tetapi ruang tadi raj'i, rujuk masih lagi ada. Sebab dengan rujuk ni tadi dah, bahkan ada dalam tempoh iddah dan peluang tadi rujuk kembali tadi masih lagi ada, memberi hikmah kepada berlaku perceraian tadi. Duduk sekejap, kamu menung sekejap, ingat balik, mungkin ada kesalahan di peringkat aku suami, mungkin juga di peringkat isteri adanya benda yang tak betul yang perlu neutralkan balik. Kita dana kita gitulah tuan-tuan. Tapi bila mana berlaku cerai talak 3 sekaligus ni, ataupun cerai talak 1 bahkan berlaku 3 kali disebut dan kesannya dia jadi talak 3, maka benda ni tuan-tuan Nabi tak bagi. Tuan-tuan, saya duduk dengan kes, saya jumpalah yang mana cerai bila dia talak 3 ni tuan-tuan, yang dia ialah duduk sebelum ni okey, kemudian zab dia bagi talak 3. Ataupun mungkin pada waktu itu tuan-tuan berlaku, ialah ceritanya tak kira talak 1 tapi sampai 3 kali. Tuan-tuan, pengalaman saya duduk dengan kes, tuan-tuan. Banyak yang menyesal tuan-tuan. Banyak yang menyesal. Daripada ialah tuan-tuan, daripada ialah saya tak nafikan ada yang talak 3 sekaligus yang tidak ada penyesalan, bahkan berlaku ialah memberi kemudaratan pada diri dia. Tapi nak imbangan tadi bila mana berlaku sebegini tuan-tuan, imbangannya banyak yang menyesal tuan-tuan. Macam saya pernah sebut dulu tuan-tuan. Suami dalam keadaan stroke, saya ingat masa tu tuan-tuan, stroke. Suami isteri dia selalu mandikan, ialah sekali tuan-tuan, mungkin
ada di peringkat isteri tadi lah. Mungkin tak cakna, mungkin ada di situ. Betul. Zab dia bagi cerai talak 3. Dan kes ni dipanjang ke mahkamah, mahkamah sabit 3. Menangis suami dia. Sebelum ni isteri duduk mandikan, dia dalam keadaan stroke, dalam keadaan gitu. Sebelum ni isteri mandikan, usapkan. Isteri pun sama, isteri pun ialah Allah bila dah kena talak 3 mengalir juga air matanya. Ustaz saya yang selalu duduk, tapi bila berlaku talak 3 nak duduk sekali pun tak boleh dah. Nak nikah balik pun tak boleh dah. Cuma ada ruang tadi lah. Isteri kalau dia ceraikan, isteri nikah dengan orang lain, berlaku persetubuhan dalam perkahwinan dengan suami baru, berlaku persetubuhan di situ dan diceraikan. Tapi kalau plan, haram juga hukum dia, tuan-tuan. Haram juga hukum dia. Plan. Orang dia kata Cina buta tu. Plan. Mau nikah dengan isteri aku, kemudian mau cerai. Pilih kawan jadi hukum adalah haram juga. Dan yang buat begitu pun tuan-tuan yang buat begitu pun saya duduk dengan kes pun tuan-tuan saya tak nampak juga. Ni saya cerita pengalaman lah tuan-tuan. Bila duduk kes macam ni tuan-tuan, saya tak nampak ada kebahagiaan juga. Akhirnya memberi kesan ketidakamanan dalam kehidupan rumah tangga tadi. Itu kalau di plan. Sebab itu tuan-tuan dalam bab hukum ni, saya melihatlah kita dalam bab hukum ni, bila mana ada ketetapan yang Allah tetapkan, tetapi bila mana dilanggar ni tuan-tuan, Allah, dia tidak ada ketenangan lah di situ. Dia tidak ada ketenangan tuan-tuan. Dia jadi, ialah kalau duduk sekali pun tuan-tuan, dia kata jadi ngam. Makna begitu, bahasa kita. Dia tak jadi ngam. Baik, tuan-tuan ni kita belajar tuan-tuan. Hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Cerai isteri dalam keadaan haid, dalam keadaan suci disetubuhi, dalam keadaan suami tadi sakit nak ambil harta, dalam keadaan menceraikan isteri dalam talak 3 tadi, maka hukumnya adalah haram pada suami. Haram, memberi hukum haram cerai itu. Kemudian tuan-tuan dia boleh jadi sunat. Dia boleh jadi sunat. Sunat ni macam mana? Sunat ni tuan-tuan, suami tak mampu menanggung nafkah isteri. Kalau suami dah memang tak mampu dah, sebab nafkah ni wajib ke tak wajib tuan-tuan? Wajib. Nafkah ni wajib. Kalau suami tak bagi, dia akan jadi hutang. Bahkan dari sudut peruntukan yang ada tuan-tuan, isteri dia boleh buat tuntutan. Ada hal, kalau kita tengok dari sudut tuan-tuan hukumnya, ada membabitkan tuntutan harta, dipanggil nafkah tertunggak, ada. Sebab itu bila sebut nafkah ni wajib. Ya. Isteri bekerja. Okey. Isteri bekerja, gaji besar lah sebagai contoh. Baik, dia kahwin, mana seorang lelaki kahwin dan isteri tadi dalam keadaan dia bekerja, ada kerjaya. Baik. Wajib tak kita bagi nafkah? Wajib bagi nafkah. Wajib bagi nafkah. Walaupun kita kahwin dan isteri kita tadi bekerjaya, mungkin juga dia gaji besar pada kita, wajib ke tak wajib? Wajib. Dan wajib itu tadi, kalau kita melihat pada imam kita Asy-Syafi'i, kewajipan nafkah dia melibatkan kedudukan kita suami ni macam mana. Dia melibatkan kemampuan suami. Sebab itu dalam perbincangan nafkah ni tadi, dia tidak sebut secara dalam kita Syafi'i. Kalau isteri dia kahwin dengan suami dia dan suami dia tadi orang kaya, maka dia akan dapat dengan kekayaan sebagaimana suami. Kalau pertengahan, kalau miskin. Dan kalaulah isteri gaji besar daripada suami pun, suami kena bagi nafkah kepada isteri dengan kadar kemampuan yang ada. Bagi tetap kena bagi. Cuma kalau isteri kata, "Bang, tak apalah.
air redha. Tak ada masalah. Kalau sebut gitu, macam mana? Isteri kata tak apa bang, saya okey je. Abang tak payah bagi pada saya. Kalau isteri redha, tak ada masalah lah tuan-tuan. Cuma kalau dari sudut hukum tadi masih lagi tertunggak tak pada kita, masih lagi sebenarnya. Masih lagi. Cuma tuan-tuan, macam saya sebut tadi saya banyak kes yang sebut gitu, yang Haji sebut tadi. Sepanjang pengalaman dengan kes ni tuan-tuan yang isteri redha, dia ialah isteri berkerjaya tuan-tuan. Tak tahulah pengalaman saya tengok kes macam ni tuan-tuan. Di permulaan okey, tapi lama kelamaan dia akan jadi jahat. Lama kelamaan dia akan jadi jahat. Sebab tuan-tuan dia macam bersalahan lah, sebab dia membabitkan hukum tentang nafkah ni tadi. Hukum nafkah ni tadi dia melibatkan suami. Dia terletak pada suami untuk memberikan nafkah tadi. Jadi tuan-tuan, begitulah dia punya dalam bab hukum syarak. Okey, balik tadi hukumnya adalah sunat. Suami, kalau suami tak mampu, maka maknanya dari sudut hukum tadi dia memberi hukumnya adalah sunat. Dan juga sunat, dia akan jadi hukum sunat sekiranya isteri tidak menjaga maruah dirinya. Benda ni adalah dia punya spesifiknya agak luas. Dari sudut mana sekiranya isteri tadi dia memang orang panggil contoh kalau bahasanya mungkin jalan, makna begitu dalam keadaan dia tak jaga, maka memberi hukum sunat bila mana isteri berada dalam situasi jadi pelacur sebagai contoh, hidup dalam keadaan yang tidak bermaruah begitu. Okey, itu hukumnya adalah sunat. Dan jadi makruh, hukumnya adalah makruh bila mana si suami menjatuhkan talak kepada isteri dia sedangkan isteri dia dalam keadaan baik, akhlak dia okey, akhlak dia mulia, dan isteri pula ada pengetahuan agama, mungkin sikit-sikit tu biasa. Tapi dia cerai diri dia. Dia cerai diri dia. Hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Okay. Baik. Dan hukumnya adalah harus. Hukumnya adalah harus, tuan-tuan, bila mana dalam situasi suami tadi lemah keinginan nafsunya, atau isterinya dalam keadaan belum putus id ataupun belum datang id ataupun telah putus id. Hukumnya adalah harus. Jadi kita melihatlah dalam bab hukum taklifi ni, tuan-tuan, hukum taklifi ni, jadi kita melihat ada beberapa hukum di situ yang mengajar kepada kita. Yang mengajar kepada kita dalam bab perceraian. Maknanya dia bukan, tuan-tuan, rupa-rupanya dalam bab cerai ini dia bukan sembrono gitu, tak. Sebab itu tuan-tuan, saya balik kalau balik kepada perundangan tadi, tuan-tuan, payah jugalah sebenarnya kalau melibatkan cerai ni, kecuali memang macam dah betul tadi lah. Yang di bawah Seksyen 47 yang memang dah tak boleh dah, dua-dua tadi barulah kita faham. Tapi kalau masih lagi ada damaikan, kita akan damaikan, cari jalan penyelesaian di situ, tuan-tuan. Tapi nak cerita cerai ni, tuan-tuan, dia membabitkan lafaz kan. Cerai ni lafaz dia ada pada orang lelaki, perempuan. Dia tak ada pada orang perempuan. Kalau perempuan sebut lafaz cerai pun dia tak jadi. Dia tak jadi. Tapi kalau lelaki, suami tadi, lelaki bila sebut lelaki ni dia suami. Kalau dia sebut main-main pun jadi, bergurau pun jadi. Apatah lagi sebut dengan baik, kalau saya tengok melibatkan kes di mahkamah ni, tuan-tuan, kalau melibatkan permohonan, dia cerai ni, tuan-tuan, dia akan ada melibatkan permohonan dan juga ada melibatkan pengesahan lafaz. Ini cerai. Bila sebut pengesahan lafaz ni, tuan-tuan, baik, sebelum tu permohonan dulu. Permohonan ni, tuan-tuan, ada orang nak bercerai.
Dua-dua nak mohon cerai, yang itu tadi di bawah Seksyen 47 ataupun fasakh ataupun li'an dan sebagainya. Itu melibatkan permohonan masuk. Ini dia akan tengok lagi. Cuma ada satu lagi tuan-tuan, yang berlaku perceraian ini membabitkan lafaz duduk pada suami dan suami sebut di luar mahkamah. Suami sebut di luar mahkamah, jadilah panggil perceraian tanpa kebenaran. Yang inilah dimasuk, kalau result perundangan ini dimasuk di bawah Seksyen 55E. Yang sebut di luar mahkamah ni, yang sebut dekat rumah, yang sebut dekat, bukan dalam mahkamah. Yang inilah yang dilihat banyak ni, yang pergi ke mahkamah untuk buat pengesahan lafaz cerai, yang berbanding dengan permohonan. Yang saya, anak buah saya tuan-tuan, yang saya juga jaga unit cerai lah tuan-tuan. Masuk tengok perintah, oh tanpa kebenaran. Kita faham dah tanpa kebenaran ni bermakna berlaku cerai bukan dalam mahkamah. Makna berlaku di luar dulu, lepaslah baru dia buat pengesahan di mahkamah. Banyak tanpa kebenaran ni yang suami sebut lafaz di luar. Jadi ke tak jadi? Kalau suami sebut lafaz cerai, kena lafaz secara sarih. Jadi sebab dia melibatkan lafaz. Walaupun saksi tak ada. Cerai tak nanti depan isteri, tuan-tuan, tak nanti juga depan isteri, dia melibatkan lafaz. Tuan-tuan, saya pernah jumpa, tuan-tuan, saya pernah jumpa suami sebut lafaz tu, isteri tak ada depan, isteri duduk ke atas. Tapi dia sebut lafaz cerai secara sarih jelas. Mahkamah sabit tak? Sabit cerai jatuh. Isteri duduk atas tapi suami sebut kat bawah. Maka persabitan lafaz tadi dia jadi jelas. Sarih, la yaftakiru illa niyyah. Tidak lagi berhajat kepada niat. Maka lafaz tadi lafaz sarih jelas. Di situ. Jadi tuan-tuan, kerana isyak dah masuk, jadi sebagai conclusion tuan-tuan, kita dapat belajar sedikit pada malam ini berkaitan hukum taklifi berkaitan tentang cerai. Dan kita akan ada pula tuan-tuan, nanti kita akan tengok cerai ini dia ada rukun tak? Dia ada rukun. Apa dia rukun tu nanti? Nanti kita akan tengok satu-satu dalam hukum cerai. Jadi sekadar itulah tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada malam ini, tuan-tuan, kita dapat mengambil sedikit pengajaran. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu. Baca tak? Tak, baca. Sama.